Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk permulaan hari ini, sebagai permulaan daurah kita, bagi orang yang sudah pernah menyertai daurah tahun lepas, lepas haknya lepas tahun ni, habis tahun ni tak, siri satu ni siri yang kedua. Siri yang kedua daurah apa tu Al-Quran tafsir. Cuma kalau ikut asalnya kita bermula pada 2 minggu Syawal, 2 minggu lepas raya kan. Tarikh kita nak tetap, biasa tetap 15 Syawal. 15 Syawal kan, terlepas. Jadi kalau contoh, mudah-mudahan COVID-19 kita ni selesai, terlepas kita balik asal semula lah, 15 Syawal kita akan habis insya-Allah. Asal target kita 302 hari kan, 302 hari, 2 buka. Lepas tu pengalaman kita daurah pertama ni, kita tengok 3 buka boleh. Tapi untuk kali yang untuk mula-mula ni, untuk start ni kita slow dulu. Mungkin kita agak apa tu tak seperti agak biasa dulu. Lepas tu bila tengok orang dah nampak sikit dah boleh dah, kita akan bukan laju. Dia tetap dia punya target dia ialah 1 hari 3 buka. 1 hari 3 buka. Dan kita ada beza sikit dengan tahun lepas lagi. Daurah yang pertama kan, beza sikit dengan daurah pertama. Daurah pertama kita ambil seminggu 6 hari. Betul tak? Seminggu 6 hari. Kita cuti hari Sabtu. Dan kita duk mikir-mikir atas perpindahan ramai, minta tukar hari Jumaat. Tak boleh. Lalah kita mengalah 2 hari cuti. Jumaat cuti, Sabtu cuti. Sebab kita Sabtu ni hari kita ada kelas tanya ucap. Kalau kita tukar hari Jumaat, dia tak boleh, kelas tu terpaksa dimasukkan. Kita rasa kesian pula, walaupun 10 orang je. Kena jaga hati juga sebab kelas tu lama dah. Siri 2 ni 2 hari lah. Selama ni siri yang kedua ni 2 hari cuti. Oh, tak nak mana-mana. Sebenarnya kita pun senang. Kalau hari Jumaat daurah kita pun kalut nak buat anak kita ni nak bawa Jumaat ke dia. Lepas tu kita nak kerja ke daurah pula. Tapi kerana kita mungkin pengalaman pertama ni kita bimbang, cuti 2 hari ni takut target yang kita nak capai tu tak tercapai, maka kita tak berani nak putusan lagu tu. Cuma daurah ni kerana kes kita lewat dah start, kita akan untuk kemungkinan untuk daurah ni sajalah. Kita akan kurangkan apa tu sikit, mana minggu lepas daurah yang lepas kita bincang perkata, tafsir campur dengan warna. Kita ada bincang nahwu sikit. Cuma tahun ni kita kena kurangkan sebab kita nak target supaya jangan sampai masuk Ramadan. Kan? Kemungkinan masuk sikit Syaban kemungkinan, tapi kita kalau bolehlah kita habis sebelum Syaban. Target kita 200 hari. Sebab Quran ada 640 surat. Kan, kalau bagi 3 makna 201 kan. Gitulah kan. Lebih sikit lah, 200 lebih sikit. Terlepas pun tahun lepas lagi. Daurah je lepas pun, rasanya tahun lepas lama sangat duk umur. Kan, daurah je lepas pun kita tengok 200 lebih 250. Kan. Tu pun sebab apa tu target seminggu lagi nak habis, tiba-tiba berlaku kecemasan kan, satu Malaysia. Jadi kita pun bagi habis juga hari Selasa. Jadi mudah-mudahan tahun ni kita boleh habis dengan tenang lah. Kan?
Jadi untuk pengetahuan lah bagi orang yang baru ikut daurah yang kedua ni. Makna pertama kena ada pen kena bawa belakang, faham tak? Yang kedua kena ada latihan baru. Kalau ada latihan lama tu, mohon sila tinggal di rumah. Nota-nota lama tu, nota yang kita pakai tahun lepas ni, tinggal rumah. Wajib ambil hak baru. Dan latihan ni kita buat percuma. Kita bagi percuma. Sebab kita ni rasa apa tu nak ambil, lepas tu kita nak tulis. Kita nak ambil, kita nak tulis. Jadi biar satu latihan tu biar penuh tulisan kita. Bukti. Kan? Okey, satu pen, yang kedua latihan, yang ketiga Quran terjemahan. Quran ada perkata. Mana tidak boleh mengharapkan perkata hak depan ni boleh. Cuma perkata hak depan ni kita rekod. Bila kita rekod ni, skrin kita rekod. Mana kita akan nanti kita akan ada dua bentuk. Satu bentuk audio, kita kirim ke Telegram. Satu bentuk video yang ada muka kita. Jadi bila kita dah buat bentuk video, tak boleh nak ulang-ulang. Ustaz, laju sangat. Balik belakang balik. Tak boleh. Dia kena ke depan. Jadi kita kalau kita tanya, selesai dah. Ada tekan ke depan. Dia tak boleh undur ni. Kalau hak dulu boleh undur. Hak ni tak boleh sebab kita rekod apa tu video. Nak tengok. Kalau nak tengok tafsir bawah ni, kalau ada iPhone atau iPad boleh install sendiri. Mana kalau kita buat pakai iPad, hak yang macam terlepas, kita tak boleh rekod suara sebab hak kekurangan terlepas ni kita kena baiki. Sebab ada orang yang ikut audio, hak semangat lah, tak peduli hak jenis orang ni jiwa dia lemah sikit, tak dapat tulisan, payah dia kata, tak tahu mana bincang hak mana, tak tahu. Jadi mood dia kurang. Jadi kita tak usah lah. Tahun lepas ni kita hak yang daurah yang lepas ni kita baiki, kita buat bentuk video, jadi orang tahu perbincangan kita ni ayat mana. Muka kita dia nampak, ayat dia nampak, jadi dia boleh tengok semula kalau dia tak datang hari ni. Begitu. Macam kelas kita ni, ada orang yang duduk Kuala Lumpur, tak boleh tengok muka pun. Dia ikut kelas online kita, orang kita tak kenal, muka tak kenal, suara yang mana dengarnya. Dia duduk Kuala Lumpur, daurah kita habis, dia ikut. Daurah kita habis, dia ikut. Dia beritahu kita. Kan, makna dia banyak lagi orang lain yang ikut, yang semangat kan. Makna walaupun tak ada suara, walaupun ada suara saja, tak tahu ayat mana, dia ikut. Cuma tahulah ni surah Al-Fatihah, ni Al-Baqarah. Dia tengok tu je lah. Dia boleh check sendiri lah. Cuma beza kalau ada skrin ni, dia tahu dekat mana. Boleh carilah ayat mana kita bincang. Okey. Okey, buka latihan satu. Kita punya konsep ni ialah bila kita cuma tulis makna je. Tengok lafaz nusus, apa tu lafaz nas Quran tu, lepas tu terjemahan tu tulis. Kita akan beritahu lah. Kita bismi ni dia ada dua perkataan, bi dengan ismi. Bi dengan ismi, nama. Kita akan sambil kita akan pandu lah. Kenapa kita perlu buat lagu ni? Sebab kalau lagu ni Ustaz kita boleh buat sendiri, boleh, tapi setakat 3 muka surat. Ataupun mungkin lebih sikit 2-3 muka surat, lepas tu kita jadi macam tak boleh lah. Nak setahun nak buat tulis saja, walaupun kesan dia lebih, tulis saja, kita tak boleh istiqamah setahun. Hari ni boleh, esok tak buat dah. Jadi padahal kalau kita boleh buat satu hari semuka pun atau 3 muka, habis kesan dia banyak perkataan kita boleh ingat. Kan? Contoh kalau yang dah ikut terlepas, bi dia ingat tahu dah, dengan, ala, atas, ila, kepada, min, dari, wa, dan. Makna perkataan tu banyak. Jadi minat dia pun tambah. Maka dia akan makin nak mengaji. Quran ni dia tak berubah. Ayat tu, bukan surat tu. Kan? Jadi kalau hari-hari setiap tahun kita habis kita buat rutin tulis makna dia, lama-lama kita jadi minat Quran. Jadi bila orang baca Quran, kita tahu dah ayat mana, kita tahu dah ayat ni cerita tentang apa. Kita nak biasakan tu sebenarnya.
Yang tak boleh buat, kita tak boleh buat seorang-seorang, tak boleh. Kita kena buat ikut kelas daurah. Sampai-sampai kita dapat huraian tentang maksud ayat ni yang kita tak pernah dengar. Sebab kita ambil cara bersanad daripada guru kita. Jadi kita dapat faham sikit lah hak benda yang kita tak faham tentang akidah, tentang tauhid terutama. Sebab kita ni belaka akan ke sana. Ke mana? Ke sana tak? Ke sana lah. Jadi persiapan kita ke sana ni, hak kita buat baca-baca ni, belaka dah ni. Berapa kali dah. Saksi kita ni, ayat ni kita pernah baca. Tapi makna tu tak ada kita. Jadi biarlah kita kembali ke rahmatullah ni dengan lafaz dan makna sekali. Pahala bagian baca tu ada dah kita insya-Allah. Kan? Tapi bagian makna ni belum ada kita. Jadi mudah-mudahan dengan kita ikut daurah ni, habis daurah tahun ni, kali ni daurah kedua, kita ikut pula ketiga. Sebab kita, sistem daurah kita ni asal dia memang lagu ni lah kita. Latihan kita bagi nota-nota kita bagi secara percuma. Lepas tu daurah ni pun tanpa yuran, percuma. Cuma siapa-siapa yang bersedia ataupun ingin berhajat untuk menyumbang apa-apa yang keperluan, kita faham sendiri lah keperluan dari sudut nota. Mana kita buka nak infak, start kita nak infak untuk bahagian nota atau bahagian elektrik, nak serah bahagian-bahagian yang berkaitan dengan masjid ni boleh serah kepada Haji Wayam ke, kan, pada AJK masjid ni. Bahagian nota serah kita. Okey. Kita mula dengan surah Al-Fatihah. Sebelum kita mengaji Quran ni, termasuk diri kita sendiri, diri anda sendiri, terus terang, kita rasa macam Quran ni tak tersus, macam cerita dia macam jap tajuk ni. Persepsi kita sebelum kita mengaji. Tapi setelah kita mengaji, kita tengok hebat. Bila kata Quran ni tersusun rapi, kan, teliti, kita akui ya, memang cara gambaran kita, tasawur kita, gambaran kita sebelum kita mengaji Quran dengan selepas kita mengaji ni memang jauh beza, kan? Jadi orang yang mendalami ataupun dengan orang yang belum pernah mendalami, selepas dia mendalami dia tengok, hebat Quran ni. Biasa kalau kitab-kitab biasa ni dia ada bab, kan, dia ada kandungan, bab 1, bab 2, bab 3. Quran ni sebenarnya kalau kita tengok, okey, surah Al-Fatihah, okay, sambil-sambil tu boleh tulis tu hak yang dalam skrin ni. Sambil dengar kita hurai ni, makna surah Al-Fatihah ni dia adalah intipati, kan. Quran ni panggil Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Ummul ni makna apa? Ummul, ibu. Kita biasa terjemah ibu tak? Adakah makna dia ibu sebenar dia? Makna yang dikehendaki tu ibu ke? Hak yang lebih tepat. Kalau kita terjemah dalam ayat, pernah ada tak kalimah umum dia ada dua maksud. Satu lagi ayat juzuk surah Lazim, fa ummuhu hawiyah. Kalau terjemah mana ibu, siapa ada maksud dia? Maka ibunya adalah neraka hawiyah. Macam mana? Jadi bukan maksud ibu sebenarnya. Siapa ingat? 3 bulan cuti sah. Bukan. Makna dia, makna ayat tu, fa ummuhu hawiyah tu, makna sebenar dia. Kan? Mana orang yang tidak menjadikan Quran ini sebagai tempat rujukan. Jadi umum ni tempat rujukan, tempat merujuk. Itu makna ibu asal. Kenapa panggil ibu? Umum, sebab tempat rujukan masalah. Bila masalah ayah dengan ibu, biasa masalah duit cari ayah, masalah hidup cari ibu, kan. Kalau ada kita nak mengadu masalah apa, mengadu masalah kehidupan, kita tanya, kita lebih rujuk pada ibu kita, kan. Kalau masalah berkaitan dengan duit, bapak kita, betul tak? Kalau tengok dalam bahasa Arab, comel, abun makna roja'ah juga asal dia. Abun ni dia asal makna roja'ah. Cuma roja'ah mana kembali. Kembali apa ni? Kembali dari sudut keturunan. Rujukan keturunan, abun. Rujukan masalah, umun.
Jadi dua-dua tu roja'ah. Roja'ah satu rujuk masalah keturunan. Abun. Tahu tak? Abun ni rujukan keturunan seseorang. Abun, bapa. Dia ni keturunan siapa? Dia kan sebut pok. Abun. Bila keturunan merujuk masalah ibu. Jadi ayat surah Al-Azim tu, fa ummuhu hawiyah ni, maksud yang dikehendaki ialah mana orang yang tidak menjadikan Quran sebagai rujukan hidup dia, maka bila dia mati, neraka hawiyah lah sebagai tempat rujukan masalah dia. Hawiyah tu hawa. Kenapa hawa? Ingat. Nak. Hawa. Memang nafsu kita faham. Hawa, maksud asal hawa. Tak. Mana asal dia? Wan najmi idza hawa. Apa dia? Dia berbintang bila ia 3 bulan cuti. Tak. Hawa. Masa tu lepas ni daurah lepas ada sebab hawa ingat selalu. Dia tengah fungsi tu kan. 3 bulan hilang. Kau dah hawa. Jatuh. Jadi hawa ni jatuh, menjatuhkan nilai. Wahyu menaikkan nilai. Hawa ni menjatuhkan seseorang. Wahyu menaikkan seseorang. Wahyu menjadi harga jadi mahal. Hawa ni ke bawah. Kecuali hawa nafsu yang mengikuti wahyu. Jadi hawa ni asalnya barang jatuh. Jatuh. Jadi maksud hawiyah ni neraka yang paling bawah sekali. Dulu masa ada masalah mu tak ngadu Quran, mu tak cari rujukan Quran. Lepas dia ngadu lah kat neraka tu, kok dia dengar apa tu? Dengar keluhan. Neraka dengar tak keluhan kita kalau kita mengadu masalah? Suara api kuat pada suara kita. Okey, B dengan ismi nama Allah. Bila sebut kalimah Allah, kita kena ada satu kepahaman bahawa Allah ni asal kalimah ilah. Ilah ni maksud dia tumpangan hati. Ni ingat ni. Tak? Ni ingat tak? Anda minta selalu. Tumpangan hati. Cuma tambah alif lam, kena ada tambahan satu-satunya. Tambah alif lam, ilah tu sendiri tumpangan hati. Tambah alif lam jadi Allah. Allah ni satu-satunya tumpangan hati bagi sekalian makhluk. Satu-satunya tumpangan hati bagi sekalian makhluk. Boleh. Mana balik ni kita boleh ingat. Ilah tumpangan hati. Kan? Mana kalau kita ada masalah, kalau kita yakin dia ada, rasa sesal masalah kita itu. Lega sikit. Tu ilah. Pergantungan hati, tumpangan hati. Tumpang. Hati kita tumpang ke dia. Pergantungan. Tumpangan tu pergantungan. Dalam kitab Baqaratul Amani, dalam muka surat 5, dia tulis tupanan. Sebab bahasa Patani dia tak ada nga. Tupanan tu mana? Tumpangan hati. Lepas tu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, dia ada kalimah asal iaitu Ra, Ha, Mim. Kalau buang alif lam, huruf mana banyak? Rahim ke banyak, Rahman ke banyak? Huruf. Dalam bahasa Arab, makin banyak huruf, makin kuat makna. Mana banyak? Okey, cuba kira. Ra, Ha, Mim, lagi? Alif, Nun, berapa? 5. Satu lagi, Ra, Ha, Ya, Mim, berapa? Oh, baru tahu. Selama ni ingatkan siapa? Baru tahu. Besok. Oh, ingatkan siapa? Besok 5, 4. Kan?
Lebih kuat hamil lagi. Ha. Yang kuat dia depan saya. Hak kuat dia depan betul. Satu lagi nak ingat je ni. Terjemahan apa tu Melayu dia apa? Ar-Rahman. Pemurah tak? Murah. Rahim penyayang. Beza apa pemurah penyayang? Kita nak selesai hari ni. Pemurah masa dia banyak lah, dia banyak dia boleh bagi. Penyayang? Penyayang ni hotel tu. Penyayang ada. Ada dah. Tak bagi. Ingat lagi ni, ingat daurah terlepas, ingat lagi daurah lepas. Ingat daurah pertama, ingat lagi. Kita bagi contoh kotak. Dalam kotak, luar kotak, ingat tak? Dalam kotak, luar kotak. Seorang yang pemurah ni ada pemurah dia, orang kaya ni pemurah dia. Biasa luar kotak, maknanya luar rumah dia. Tapi kalau bila dalam kotak harta ni, seluruh harta dia ni dia bagi kat siapa? Seluruh harta dia bagi kat siapa? Kalau sebahagian harta dia bagi ke luar tak? Luar kotak tak? Luar rumah. Seluruh harta dia siapa yang dapat? Dalam kotak. Jadi penyayang dalam kotak. Kan? Kalau pemurah luar kotak. Mana luar kotak akhirat? Luar kotak akhirat Ar-Rahman. Dalam akhirat Ar-Rahim. Mana Ar-Rahman ni belaka. Dia tak kira siapa. Bila Rahim, dia merujuk dalam kotak. Itu satu kepahaman untuk bahasa Melayu. Kan? Satu lagi, bila sebut sebagai orang kita lahir-lahir ni, bila sebut contoh, siapa jaga kita? Mak ayah kita tak? Kita faham kasih sayang ni, kita akan sebut kasih sayang mak ayah. Kasih sayang mak ayah. Betul tak? Kan? Sebab semua orang yang fitrah dia, bila dia hidup dengan mak ayah ni, sebut kasih sayang ni, dia akan bayang mak ayah dia. Jadi Ar-Rahman ni, kita nak faham. Contoh masa kita sekolah-sekolah dulu, bila kita nak ponteng sekolah, kita minta ke siapa? Ke ayah ke mak? Nak ponteng sekolah. Ha? Nak ponteng sekolah ke mak? Ayah dia bagi tak? Ayah bagi juga, lambat. Ayah biasanya pergi. Sebab ayah dia pandang jauh. Ayah dia fikir akan datang. Mak dia fikir sekarang. Mak dia fikir sekarang. Contoh kalau hantar anak pergi jauh, hak bimbang balik bimbang siapa? Ayah ke mak? Mak dia fikir sekarang. Ayah dia fikir balik nanti. Kalau tak hantar jauh, kita nak balik nanti. Otak ayah balik nanti. Otak mak sekarang tu lagu mana dia kat sana? Sebab tu dari sudut apa tu keperluan, mana dari sudut anak kalau harap ke ayah saja tanpa mak ni, contoh kalau ayah saja kan, ibarat kalau contoh kalau seorang tu dia punya dia dapat tu ayah saja. Kalau ayah saja buat keputusan, boleh jadi mati anak tu. Kan? Kalau mak saja buat keputusan, tak ada juga. Dia jadi dua-dua tu keperluan. Dia maknanya seimbang. Maknanya dua-dua ni keperluan bagi anak. Dua-dua ni keperluan bagi anak. Kita nak beritahu ialah Ar-Rahman ialah lambang kebapaan. Ar-Rahman ni lambang Ar-Rahman ni dia lambang kebapaan. Maksud dia apa dia? Maksud dia pandang jauh. Dia bagi ni untuk akhirat. Sebab itulah atas sebab rahmat Allah, dia sanggup tengok kekasih dia susah, supaya kekasih dia senang satu hari nanti. Sebagaimana seorang ayah sanggup tengok anak dia susah, supaya anak dia senang satu hari nanti. Nampak tak? Tapi mak tak sanggup tengok anak dia susah. Kalau boleh tak sih tengok anak dia susah depan mata. Jadi Ar-Rahim ni lambang keibuan. Makna sifat bapa sebab ibu ni ada pada Allah.
Lambang. Nak faham boleh ni lambang. Mana Allah Ta'ala dah tahu hamba ni si pula bin si pula ni susah dah, sangat susah lah. Tiba-tiba susah pula, tak sekali. Mana ke akhirat esok Allah tidak sanggup melihat hamba yang sudah susah di dunia susah pula ke akhirat. Jadi daripada dua sifat yang kita bincang tadi, dapatlah kita dapat satu kesimpulan bahawa nak senang akhirat kena susah dulu kat dunia. Kita biasa belaka ni kalau tanya, boleh senang ke dia? Tua-tua esok tengok masa budak tu senang je, tak pernah susah segabut. Masa tua boleh senang ke? Orang tua-tua kata, bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Dalam konteks dunia semua orang faham. Tapi konteks akhirat kita tak boleh nak faham. Bila dunia pun bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, akhirat pun kita kena terima. Memang kena susah dulu. Kan? Kalau ikut asal ni memang tak sanggup belaka susah ni. Dia kena faham dulu. Kena faham dulu akhirat ni cabarannya sangat besar, sangat hebat, sangat susah. Jadi orang yang faham akhirat secara automatik dia akan sanggup susah dunia. Dia akan jadi benda tu akan jadi sendiri. Macam kita tak. Bila kita dah makan asam garam kehidupan ni, kita tahu dah kalau anak pun tak usaha sungguh-sungguh ni, tak susah ni, tua esok susah ni. Kita faham dah. Sebab kita asam garam dunia kita tahu dah, maka kita boleh terima. Sebab tu kita sanggup tengok dia susah. Cuma sebab kita belaka ni, maksud diri kita tak pernah tengok akhirat. Jadi nak tengok macam mana kalau benda tu tak benda gaib. Itu kita tak ngaji Quran pula. Sebab akhirat ni benda tak nampak, jenis dengar. Barang yang jenis kita tahu ada tu kes dengar. Kalau tak dengar, contoh orang tak boleh dengar tajuk akhirat, dia boleh percaya akhirat? Tak boleh. Jadi kalau otak telinga kita ni tidak pasang untuk dengar tajuk akhirat, dengar Quran 30 juzuk Quran, datang gambaran tak tentang akhirat ni lagu mana? Sekadar hak Quran itu tak ada. Dengar tak ada, takut ada tak? Ingat tak seperti kita? Datang, duduk, ya, datang, duduk, dengar, takut, faham, tinggal. Datang, duduk, kan? Lepas tu dengar, lepas tu faham. Bila faham takut, lepas tu tinggal, lepas tu baru selamat. Takut tinggal tu lah maksud takwa. Takut tinggal tu adalah maksud takwa. Dan takut tinggal tu dia tak boleh datang sendiri. Dia kena ada datang dulu, dia kena duduk dulu, dia kena dengar dulu, dia kena faham dulu, baru takut. Lepas tu tinggal, lepas tu selamat. Jadi kita nak takut sebab takut, tapi dengar tosik, mana boleh, takkan berlaku. Dia kena ada satu benda tu, kena ada satu, ada mula-mula. Satu datang, kan? Lepas tu duduk, lepas tu dengar, lepas tu faham. Bila faham dia takut, bila takut jadi tinggal, bila tinggal selamat. Nampak tak? Ni mukadimah ni. Sebab 3 bulan ya. Kalau tak cucuh bateri, kalau tak bagi semangat, awal-awal tengok macam tak ada motivasi untuk mula-mula. Sebab ini untuk kita mula-mula hari pertama ni, macam mana kita nak pastikan diri kita sebagai guru, nak pastikan kita ni istiqamah sampai habis, kan? Lepas tu ayat yang selanjutnya, ayat 2, alhamdu, segala puji. Alhamdu, segala puji. Lillah ada 2 perkataan, li dengan Allah. Biasa terjemah li ni khusus bagi, tambah khusus, comel sikit, khusus bagi. Rabbi, Tuhan. Memelihara, mentadbir. Dia 2, pelihara, lepas tu mengurus.
pelihara, Tuhan yang memelihara, dan mentadbir. Dua. Lepas tu al-alamin, sekalian ala, atas semesta alam. Cuma Ar-Rahman Ar-Rahim ni, terjemahan yang kita biasa ambil ialah Ar-Rahman yang maha luas, Ar-Rahim yang maha kekal. Rahman, Ar-Rahman luas, Ar-Rahim kekal. Apa dia? Kasih sayangnya. Kasih sayangnya. Maliki. Maliki ni kalau panjang ada alif, maksudnya yang memiliki. Jika pendek, Maliki makna dia raja. Maliki kalau panjang, terjemahan dia yang memiliki. Kalau pendek, terjemahan dia Maliki, terjemahan dia raja. Ini adalah perbahasan qiraat, dan dua itu adalah benar. Dan di antara kalimah yang pendek iaitu Maliki dengan yang panjang Maliki, menurut ulama lughah bahasa, yang paling kuat makna dia ialah yang pendek Maliki.